Mujahid ni yang ada mujahid ada, mujtahid tak ada. Mujahid ramai orang nama kan. Nama orang mujahid tu ramai, tapi mujtahid tak ada, 4 orang saja. Imam mazhab tu. Jadi sekarang akhir zaman ni dia tak muncul dah mujtahid. Lebih-lebih lagi mujtahid mutlak. Yang dia baca Quran, dia boleh keluarkan hukum daripada Quran. Dia baca hadis, dia boleh keluarkan hukum tu. Mana pakar sampai macam tu tak ada. Okey, jadi rukun pertama asal yang menjadi asas untuk dikiaskan ke atasnya. Ni semua tak nampak lagi pasal dia tak buat contoh. Kita baca dulu. Kemudian yang kedua furuk. Furuk ni cabang, iaitu perkara yang dikiaskan. Kita nak kiaskan benda ni dekat mana? Yang ketiga, hukum asal yang dinaskan. Kita nak kias dengan sesuatu perbuatan yang asal. Yang asal tu ada nas tak? Kena tengok. Kemudian yang keempat, illah. Illah ni sebab yang menyamakan antara asal dengan furuk. Yang ni nak jadi mufti boleh? Nak jadi orang pakar-pakar boleh? Ni kita cuma ambil pengetahuan kan. Sekurang-kurangnya kita tahu, sumber hukum dalam Islam ni ada kias. Kias tu menyamakan sesuatu perkara dengan sesuatu perkara yang ada hukum. Benda ni tak ada hukum, benda ni dah ada hukum. Nak samakan benda ni dengan benda ni. Jadi benda yang kita nak samakan dia mesti ada nas. Mana dalil dia? Quran, hadis. Gitu. Okey. Contoh kias. Ni contoh dia. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan arak. Betul? Jelas ayat Quran kan? Jelas ayat Quran, arak ni haram. Sebagaimana yang telah dinaskan di dalam Al-Quran. Tak nafilah. Sebab tu bila benda yang telah dinaskan dipanggil haram qat'i. Qat'i ni putus, memang haram. Dia tak ada macam ada orang kata haram, ada orang kata tak kata haram. Yang tu dia tak panggil qat'i. Yang tu dia berlaku khilaf. Sebab tu contoh yang berlaku khilaf ni rokok. Rokok saya rokok. Setengah negeri haram. Betul tak? Setengah negeri mengharamkan merokok tu. Ada setengah negeri tak haram. Jadi benda tu tak qat'i tau. Tak putus. Faham tak tu? Jadi bila tak putus, ada orang duk isap tu. Nampak tak? Jadi kita janganlah terlalu ni sangat. Kena mengaji beri faham tu. Okey, bila dia kata haram, dia mesti ada ilat sebab apa haram. Jadi kalau rokok ni haram, cuba beri contoh sebab apa haram. Kesihatan kan? Sebab kesihatan, mudarat lah. Susu ni gula tak mudarat? Ada orang isap rokok kena potong bibir dia? Tak ada? Makan gula banyak kena potong tak kaki? Mana lebih mudarat? Gula haram lah. Kalau nak kira lah, kalau nak reti bab hukum kan, gula haram lah. Lepas tu ada orang kata gula ni dia makan masa, dia mudarat dia lambat. Tapi ada tak mudarat? Ada. Kalau nak ambil tak mudarat, gula pun tak boleh. Maggi lagi tak boleh. Rambut gugur. Makan Maggi kuat rambut gugur. Sebab tu saya rambut tak tumbuh makan Maggi banyak. Dulu. Gugur. Makna dia nak cerita mudarat, dia bukan tengok tang tu saja. Dan ada orang kata rokok ni haram sebab daripada spray arak dekat tembakau tu. Adalah cerita tu. Orang spray. Jadi orang yang tengok tu dia yang keluarkan kata spray ke, kita dengar saja. Dengar saja tak boleh. Dia kena tengok. Betul tak? Jadi benda tu sebab tu dia tak putus. Macam arak ni semua. Pilah mana pun haram. Betul tak? Tu qat'i dipanggil. Kalau dia tak putus, dia khilaf tu berlaku perselisihan tu. Tu disebut tu arak jelas hukum dia dinaskan di dalam Al-Quran. Haram. Illah ni sebab ia diharamkan ialah kerana ia memabukkan. Ni ilat arak ni haram sebab dia mabuk. Yang boleh menghilangkan akal. Kita fahamlah arak boleh menghilangkan akal. Mabuk Oleh itu, apabila kita dapati mana-mana minuman yang namanya bukan arak tetapi memabukkan, maka kita hukumkannya sebagai haram. Nampak tak kias? Kias dengan arak. Arak ni haram tak? Haram. Sebab apa dia haram? Sebab dia mabuk. Jadi minuman lain yang bukan arak tapi bila minum mabuk, haram lah. Kias dengan arak. Tu kias. Faham tak cerita tu?
Jadi orang tanya, ni, air ni boleh minum tak? Boleh. Sebab dia tak mabuk. Betul tak? Walaupun dia bukan nama arak. Kalau nama arak tak payah cerita lah. Memang haram. Sekarang ni nama dia, apa dah? Cincau. Ataupun sirap. Minum mabuk. Haram lah. Kias dengan arak yang haram tu sebab mabuk. Kalau tak mabuk, tak haram lah. Jadi hukum minuman lain dikatakan haram, kias dengan arak. Faham tak tu? Kita kata arak tu haram, minuman lain pun haram kalau sekiranya memabukkan. Betul tak? Okey, beres. Tu kias tu. Jadi hukum minuman lain selain arak tak ada hukum. Betul tak? Mana ada hukum asal dia? Air cincau. Air apa lagi? Air cendol. Air apa lagi? Air kelapa. Sini panggil apa? Air nyok. Air nyok. Lagi air apa? Air tebu. Air nenas. Macam-macam jenis air lah. Okey. Segala air tu, dia tak ada hukum haram kan? Dia tak ada hukum. Jadi kita pergi letak hukum tu sebab kita kiaskan dengan arak. Arak dah ada hukum. Hukum dia haram. Betul tak? Tapi kena tahu sebab haram tu. Tu dia sebut tadi, salah satu rukun kias, ilat. Illah tu lah. Ilat tu. Sebab tu. Kenapa dia haram? Sebab dia mabuk. Kalau mabuk, arak kan haram sebab mabuk. Jadi minuman yang bukan arak, kalau dia mabuk, haram lah. Itulah hukum kias. Boleh? Ketum mabuk tak bisa minum. Ketum jangan ketum. Ketum ni orang tua-tua duk minum tu. Tapi dia pun tak campur apa-apa lah. Lepas tu pula minum sikit. Bukan minum satu jug. Dia minum sikit, sekadar sikit je untuk buat ubat. Dan dia rebus daun teh. Yang tu baru kita boleh bincang. Sebab dia tak mabuk. Dia minum sikit, dia tak mabuk. Dia tujuan dia tak campur apa. Yang mabuk ni dia campur. Dia campur kok lah, ubat batuk lah. Dia tujuan nak khayal. Yang ni bukan nak khayal. Nak kesihatan. Sebab orang dulu memang dia minum ketum. Ubat urat kan. Sakit urat minum ketum lah. Tapi macam ni lah. Tudung ni sekadar tu je lah. Saya pun minum. Saya simpan dalam peti air. Jadi setiap malam sebelum tidur saya akan minum lah banyak ni. Kan dia untuk orang kecil manis bagus tu. Ketum. Tapi tak boleh minum kerak. Dia potong habis. Sekali gula pun tak ada dalam badan. Dia memang tu. Itu perubatan. Jadi kita minum tak mabuk. Ni minum nak beri pening. Mabuk. Haram pun. Campur lah. Kita campur dengan minuman apa-apa, campur beri mabuk. Mabuk tu ilat haram dia. Tu kena ingat lah. Ada suami minum ketum lah. Kan? Dia berkata ketum ni power, tak tahulah kan. Nak minum, kena pandai lah tengok. Tak selamat kalau macam ni. Contoh ada benda lain, minuman lain yang boleh melegakan. Make minuman lain lah. Tu je. Dah tak ada ubat yang ni memang mujarab. Dan diperakui oleh doktor Islam kata minum sekadar yang banyak ni boleh menghilangkan. Tak apa. Pasal ada keyakinan. Habis. Oleh itu, apabila kita dapati mana-mana minuman yang namanya bukan arak tetapi memabukkan, maka kita hukumkannya minuman itu sebagai haram kerana mengkiaskannya, yakni menyamakannya dengan arak. Sama tak mabuk tu lah. Kalau tak mabuk, tak ada hal lah. Minum air teh tarik mabuk. Haram tak teh tarik? Asal dia tak haram lah. Tapi bila mari mabuk, kias dengan arak, mabuk kan haram? Haram lah. Tapi rolek dia teh tarik tak mabuk lah. Tapi kalau berlaku mabuk tu, jadi kias dengan arak yang mabuk, teh tarik pun haram lah. Tuak kan. Tuak ni ada setengah orang minum ni, dia tak mabuk kan. Biasa dia manis kan, nira tu. Tak ada salah, minum je. Dia perak bila tank dia gelegak tu. Dia biasa macam ni. Dia proses arak ni, dia tank dia menggila tu. Kalau orang kan dalam kaedah Islam ni, cuka jadi arak. Kan orang nak buat nak cuka jadi arak. Betul ya? Kan sebelum nak jadi cuka, dia jadi arak dulu. Masa tu haram tu. Sebab dia arak.
Tapi bila dia hilang gila, dia jadi cuka, masam, dia tak mabuk dah. Halal lah. Jadi kalau nira tu dia peram, masa dia peram tu dia menggila, kita pergi minum masa tu mabuk, haram lah. Itu dia dah selesai kan, dah selesai proses dia tu, dia jadi tak gila dah. Dia jadi tenang. Kita minum pun jadi tenang lah. Pasal proses nira tu dah berlaku. Tengah duk simpan, peram tu minum, mabuk. Tu arak tu. Dia proses. Mabuk tu. Dia sebab tu dia menggila tu, dia menggelegak. Arak tu dia melompat-lompat, dia berbuih-buih tu. Jadi masa tu orang nak buat arak. Buat arak memang jadi arak. Sebab tu kalau orang buat arak, tujuan dia nak beri jadi cuka, bukan nak buat arak. Jadi kalau kita pergi pecah mangkuk yang dia simpan, cawan ke, tempayan ke, kita kena ganti. Wajib ganti. Tapi kalau orang ni, dia nak buat arak, dia beli tempayan, dia memang nak buat arak, kita pergi katok tempayan terpecah, tak wajib ganti. Sebab nawai tu buat arak, yang tu nak buat cuka. Jadi masa dia jadi arak tu, kita pergi katok masa tu, kena ganti. Sebab nawai tu dia nak buat cuka. Boleh faham tak? Orang tengah rebus ketum, campur macam-macam, kita pergi buang dari ketum dia, tak wajib ganti. Sebab arak, kita wajib menghilangkan mungkar. Tapi kerana dia itu dia nak buat cuka, dia bukan nak buat arak. Sebab tu kena tanya dulu, ni nak buat arak ke buat ketum? Buat ketum. Dia kena lah. Nak jual sebungkus RM3, kena tak balik-balik. Itu kan, itu haram lah. Habis. Kerana dia kata ini kerana illah, sebab pengharaman arak sesuatu yang memabukkan pada minuman tersebut. Oleh itu dihukumkan haram sebagaimana hukum meminum arak. Okey, selesai. Betul tak? Okey, itu air cair kan. Sekarang ni dia tak jadikan cair, dia jadikan pil. Tahu pil? Makan pil tu jadi mabuk. Haram tak? Sebab pil tu arak yang dibeku kan. Betul tak? Dadah tu dibeku. Bila beku asal dia sesuatu yang mabuk tu, tapi dibekukan beri jadi ketui. Jadi mabuk haram lah. Dia haram. Sebab dia diri arak tu najis. Tu air arak tu kena najis, wajib basuh. Pil tu dia diketui tu, dia tak melekat tau. Tapi hang minum, hang makan jadi mabuk. Mabuk haram. Tu dadah haram. Ganja tu haram hisap. Tapi ganja tu dia serbuk, dia daun, tumbuhan. Bubuh dalam poket baju, pergi semayang subuh, sah. Bawa ganja penuh poket. Dia nak pergi mana? Pergi semayang subuh. Sebab ganja dia bukan najis, dia tumbuhan. Tapi perbuatan hisap dia menghilangkan akal, haram lah. Orang dulu ganja ni dia bubuh nasi. Orang tua-tua dia tak lalu makan demam, dia ambil tu ganja bubuh dalam gulai, bubuh dalam nasi. Jadi kita lalu makan. Tu yang hari ni pergi balut hisap. Tu nasi ganja tu penuh. Kat Ipoh kan ada nasi ganja. Pernah pergi kan? Tak pernah pergi? Tak pernah? Jangan pergi ya. Dia panggil nasi ganja. Tu dekat Ipoh. Tok beratur macam ni. Tapi yang tak tahan tukang bacur air tu orang bukan Islam. Sebab dia tumpang dalam kedai Cina. Nasi tu mungkinlah mamak kan. Air tu dibancuh oleh orang bukan Islam lah. Tapi kita tak gamak nak minum. Tak gamak. Nasi tu kalau beli bungkus tu gamak lah. Beli bungkus balik makan kat rumah. Tapi nak makan kat situ tu tak gamak lah. Tapi pernah makan juga. Masa tu tak reti apa lagi. Masa tu saya muda lagi masa tu. Masa tu saya baru umur 18 ke 19 ke. Masa tu saya kerja kat Ipoh masa tu. Jadi saya pernah pergi makan lah. Alah ni tak lah. Kurang lah. Tengok dululah. Sedap tu boleh lah. Setengah orang dia tak suka nasi kandar ni sebab mamak ada orang dia tak suka sebab mamak tu. Bukan tang nasi tu, tang mamak tu dia tak suka. Nasi dia suka. Saya tu isteri saya memang tak suka. Isteri saya kalau sebut mamak dia muntah terus. Dia tak makan. Tapi kalau saya habak bukan mamak dia makan. Tapi bila dia habis makan baru saya habak mamak. Dia cara dia lagu tu. Dia tak boleh bi kata. Okay, nah? Boleh faham Ni semua minat mamak ni.
Okay. Selesai jadi sekarang ni hukum minuman selain arak, nak kata haram, qiyas dengan arak. Arak ni haram sebab apa? Mabuk. Minuman lain kalau minum mabuk haram tu qiyas tu hukum qiyas. Diri minuman yang asal dia bukan arak, kita tak letak hukum apa-apa lah. Betul tak? Hukum dia boleh minum macam biasa, tapi sebab mabuk. Sebab mabuk, ada minuman yang mabuk ni haram? Ada, arak. Jadi minuman ni kita qiyas dengan arak sebab mabuk haram, hak ni pun haram. Tu kaedah qiyas ni. Semua yang disebutkan adalah sumber hukum syarak. Hukum syarak kami menyebutnya di sini supaya kita mendapat sedikit manfaat daripadanya. Jadi kalau esok nak keluarkan hukum, 4 sebab ni lah, 4 sumber ni lah. Lain pada 4 sumber ni tak ada. Dia tak ada. Apa hukum minum air kopi? Kopi apa? Kopi jaga. Kita pun buat kalau hukum lah. Hukumnya tu daripada mana? Dia 4 ni je. Kita sebab tu bila kita sebut hukumnya harus, hukumnya haram, hukumnya makruh, hukumnya sunat. Mesti sumber dia Quran, hadis, ijma', qiyas. Dia tak boleh buat keluar hukum tak ada 4 sumber. Saya rasanya, tu rasanya bukan hukum. Nampak tak? Kan ada orang bila kita tanya kan, apa hukum ni? Menurut pandangan saya. Pandangan saya tu bersumber dengan apa? Quran, hadis, ijma', qiyas. Baru boleh. Ini saya rasalah bagi saya. Bagi saya. Siapa? Dia tak boleh macam tu tau. Atau hukum ni sebab hukum syarak. Kita menetapkan satu benda ni hukum. Mesti berlandaskan Quran. Pasal apa hang kata haram? Quran kata haram. Tu sumber dia. Pasal apa hang kata makruh? Hadis kata makruh. Pasal apa hang kata harus? Quran kata harus. Nampak tu? Tu mesti dia pergi kot tu. Kenapa hang kata sunat? Qiyas. Qiyas dengan satu benda ni yang sama dengan dia, benda tu sunat, jadi hak ni pun sunat. Nampak? Tu jaga balik. Sebab tu ada orang qiyas, niat wajib tak? Wajib tak? Bila kita nak buat satu ibadah, niat tu wajib tak? Rukun tak? Rukun. Jadi setiap benda yang wajib kita buat ni dapat pahala tak? Dapat pahala. Jadi sekarang ni kita nak buat satu benda yang wajib. Kita memerlukan satu benda untuk bantu kita, untuk dapatkan benda wajib. Salah satu yang orang nak sebut lafaz niat tu dah. Niat tu wajib kan? Mesti. Jadi ada tak perkara yang menolong kepada niat? Ada. Lafaz niat. Sebab tu ada orang berlafaz, ada orang tak berlafaz. Tu dalam mazhab Syafi'i dia sebut sunat berlafaz. Macam kita semayang, usolli fardhu zuhur. Itu bukan niat. Itu lafaz. Niat dalam hati tu, aku sembahyang fardhu zuhur. Betul tak? Jadi dia boleh bantu tak lafaz ni? Boleh bantu. Dapat pahala. Tu sunat berlafaz. Mari hukum sunat tu. Ambil di mana? Tu kaedah dia lah. Setiap perkara yang membantu sunat, perkara itu jadi sunat. Setiap perkara yang membantu perkara wajib, benda tu jadi wajib. Nampak tak tu? Tu dia kena reti benda-benda gitu. Tak mau buat, tak ada masalah. Sebab dia kata sunat. Sunat ni yang buat dapat pahala. Tak buat rugi je. Tapi tidaklah membatalkan semayang. Ada orang semayang tidak berlafaz. Sah tak semayang dia? Kena tanya dulu ada niat. Niat ada dalam hati saya tadi tu, masa nak takbir tu saya ingat dalam hati saya semayang fardhu zuhur. Sebab dia niat ni 3 benda aja. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad tu mana aku sembahyang. Tu kita sebut sahaja aku semayang tu. Tu qasad lah tu. Aku semayang. Tak mau buat sahaja, tulis aku semayang saja. Lepas tu semayang apa? Fardu. Ta'arud, sebut fardu. Lepas tu ta'yin, semayang apa? Fardu apa? Zuhur. Cukup lah. 3 tu je. Lepas tu 4 rakaat tunai. Makmum tu sunat. Bukan wajib. Bila kita semayang berjemaah, kita tak sebut makmum, tak dapatlah pahala berjemaah. Betul tak? Jadi kita sebut makmum. Bila sebut makmum, tak payahlah mengikut imam. Tak payah boh dah lah. Ni dah, sahaja aku semayang fardhu zuhur, makmum mengikut imam. Makmum tu mengikut imam lah. Tak payah sebut dah mengikut imam. Lepas tu, lillahi ta'ala. Sunat. Lillahi ta'ala tu sunat. Nampak tak? Jadi kalau kita faham mudah tu, niat ni mudah je.
Aku semayang fardu zuhur. Habis. Sebab tu boleh berlafaz niat di hati pula. Lepas pada takbir tu, niat ikut imam. Boleh. Boleh berlaku. Sebab tu contoh. Kita main semayang. Sampai-sampai di surau tu, habis dah orang semayang. Adalah makmum ni, dia masbuk. Dia berdirilah satu rakaat lagi. Betul tak? Kita pun pergi ikut belakang dia. Betul tak? Bila kita pergi ikut belakang dia, kita niat, kita makmum. Betul? Kita takbir lah. Allahu Akbar. Ikut belakang dia. Jadi dia pula tak niat jadi imam. Faham? Jadi kita dapat pahala berjemaah dengan dia. Dia tak dapat tahu. Sebab dia tak niat imam. Jadi kalau dia nak pahala lagi, tadi dia dah dapat dah jemaah dengan imam awal tadi. Dia kena niat imam. Jadi kita nak bagi tahu dia ni, kita ikut dia. Tu ada orang setengah dia cuik bahu tu. Tapi cuik bahu tu mesti berlaku selepas takbir. Kalau belum takbir pergi cuik bahu, mengganggu orang semayang, haram. Sebab kita belum semayang. Nampak tak? Kita kena takbir dulu. Tapi janganlah duduk jauh lagi. Tak sampai pun dah. Kita takbir duduk dekat dia, kita tepuk bahu dia. Sebenarnya tepuk bahu ni pun bukan wajib. Kita takbir kuat sikit. Allahu Akbar. Dia tahu oh ada orang ikut aku. Dia pun niat dalam hati, aku jadi imam. Dia dapat pahala berjemaah dengan kita pula. Yang tadi dia dapat pahala jemaah dengan imam yang pertama je lah. Tapi kita tetap dapat walaupun dia tak niat. Faham tak tu? Cuma kita tak tahu dia dah iktidal ke belum. Sebab dia tak tahu orang ikut dia, jadi dia akan slow lah. Nak pindah rukun tu dia tak kuat lah sebab dia tak tahu. Kita pula duduk rokok lagi, dia beri salam lah. Pasal tak dengar langsung. Tu tujuan dia. Nampak tak tu? Habis. Jadi dia kata sini, kami menyebutkan di sini supaya kita mendapat sedikit manfaat daripadanya. Penjelasan lanjut lagi terperinci mengenainya boleh kita dapati di dalam buku-buku usul fiqh. Ni usul fiqh ni bab fiqh lah. Dia kalau mengaji tafsir dia ada usul tafsir. Kalau mengaji hadis dia ada usul hadis. Yang ni usul fiqh. Usul fiqh ni kaedah fiqh. Jadi kita ni nak ambil, nak beramal dah, benda dah ada kan. Ni nak belajar usul fiqh ni kena pergi duduk tempat dia lah. Misal kita ni mengaji pun bukan lama. Sejam. Nak mengaji usul fiqh balik awal. Takut tak faham apa. Mengaji apa? Tak tahu apa. Berat. Ada keperluan beriltizam dengan fiqh Islam dan berpegang dengan hukum. Sesungguhnya Allah mewajibkan ke atas orang-orang Islam supaya berpegang teguh dengan hukum-hukum fiqh Islam dan beriltizam dengannya, dengan hukum fiqh Islam ni dalam semua aktiviti kehidupan dan hubungan sesama mereka. Wajib. Kita wajib mengikut apa hukum yang telah ditetapkan di dalam Islam. Sebab tu tak boleh bangkang. Suka tak suka itu masalah lain. Setuju tak? Setuju. Boleh buat tak boleh buat itu masalah lain. Tapi hukum Islam semua orang wajib mentaati dia. Sebab tu saya pernah tanya, kita setuju tak orang mencuri potong tangan? Kalau kita kata tak setuju, zalim, kita mengatakan Allah itu zalim. Sebab yang menetapkan potong tangan ni Allah, bukan kita. Betul? Dan potong tangan ni tak berlaku pi curi potong terus. Tak boleh. Dia kena tengok syarat dia. Salah satu benda yang dicuri itu serobok dinar, nisab dia. Serobok dinar ni, duit dinar bahagi 4. Hari ni 1 dinar berapa? 1 dinar. Tahu duit dinar? Duit emas kan? Kalau orang beli dinar ni, hari ni 1 dinar 800. Jadi 800 bagi 4. Berapa? 200. Kalau orang yang mencuri nilai 200, baru boleh potong. Curi susu setin, ada 200? Tak ada, RM2, tak boleh potong. Sebab nisab tak sampai. Faham tak tu? Bukan mudah. Lepas tu pula, barang yang dicuri itu bukan milik dia. Orang curi barang dia, dia pergi curi balik barang dia. Tak kena potong sebab barang tu milik dia. Nampak tu? Lepas tu barang yang dicuri mesti letak di tempat yang memang disediakan untuk orang tak boleh ambil. Tiba-tiba dia letak kat luar, orang curi. Tak boleh potong tangan. Dia bukan mudah lah. 10 syarat. Kita pergi faham, curi potong. Curi potong. Hukum kita. Betul tak? Kita kena setuju lah. Orang Islam kan? Kita pun zalim ni. Bila kita kaji-kaji, rupanya kenapa hukum itu dilaksanakan? Sebab orang yang kena penyakit HIV tak ada ubat.
Punca dia kahwin. Dia kahwin berzina. Nak kena penyakit tu lah. Tu bunuh. Kejam sampai mati. Halal darah dia. Jadi kita setuju. Dan dia ada syarat dia. Bukan mudah-mudah. Ni kadang-kadang kita duk faham zalim. Kita tak mengaji menyeluruh. Cuma nak sebut hukum Islam wajib. Tak kira siapa. Orang Islam mesti dia kena yakin dengan kehidupan fiqh Islam ni melangkumi semua. Merangkumi semua hukum. Jadi kita pakai yang tu je. Nanti hukum Islam ni akan dilaksanakan oleh Imam Mahdi. Sekarang ni ada negara, ada negeri yang buat kan hukum tu. Macam di Brunei kan. Ada beberapa ketetapan hukum Islam dilaksanakan di Brunei. Di Arab Saudi pun ada kan. Setengah negara dia tak buat hukum tu. Jadi tak apalah. Nanti bila muncul Imam Mahdi, dia akan melaksanakan hukum ni. Hukum ni akan terlaksana seluruh dunia. Pasal apa? Ini hukum Allah. Sebab tu bila sebut hukum Allah, jangan petikan. Tapi kalau hukum manusia, boleh. Manusia meletakkan hukum orang yang mencuri sekian-sekian bayar denda. Kita pun petikan. Boleh. Sebab tu bukan hukum Allah. Dan tak jadi murtad. Tapi kalau hukum Allah dipertikai, murtad. Nampak tu beza dah. Nanti kita mengaji benda tu kena pegang. Jangan petikan. Jadi antara ketetapan yang ditetapkan oleh syarak, orang lelaki boleh kahwin lebih. Setuju ke tak setuju? Tadi hukum hari tadi gelabah. Kan lagu mana? Setuju tak? Setuju. Itu memang sunnah. Tapi saya tak bagilah suami saya. Sebab apa? Saya pun dia tak boleh belah. Yang tu tak setuju tentu. Tak ada masalah apa. Dia jangan. Mana boleh dalam Islam ni kahwin 4. Nanyalah ubah. Tak boleh yang tu. Yang Tuhan tak boleh cakap. Saya tak ada masalah bab poligami ni. Abang Tesla kan ada. Kan daripada viral abang Tesla. Tahu cerita tu? Tak tahu? Ni tak boleh duduk ampang ni. Kena duduk Shah Alam. Abang Tesla tu, abang Tesla. Dia ni viral lah. Dia kahwin dua, nak kahwin dua. Dia pakai kereta Tesla tu, yang jenis kereta macam pakai elektrik tu, Tesla kan. Dia buatlah statement, kata isteri dia bagi dia kahwin semua tu. Lepas tu isteri dia menangis-menangis tak boleh kahwin. Tu panggil abang Tesla. Anak dia kata isteri pertama untuk disayangi, isteri kedua untuk dicintai. Itu yang orang marah tu. Anak kahwin senyap sudah lah labu. Nak buat TikTok je mana? Kahwin je lah. Dah ada mampu, kahwin je lah. Ini nak buat dicintai. Orang marah lah orang. Jangan kata orang dengan bini yang sayang sekali. Tidak dia okey lah. Jam habis abang Tesla punya pukulan. Dulu abang Samsul. Ingat abang Sol. Dahsyat Malaysia ni. Tak apa, kita tinggal Pak tu. Tak mau bagi mengantuk. Tu je. Okey, habis. Jadi sekarang hukum ni kena pegang. Hukum Islam ni kita pegang. Nak buat tak buat, bukan kita. Faham tak? Orang yang memerintah, orang yang pegang, dia yang kena. Kita ni tak ada. Cuma kalau hukum Islam ni berlaku, kita setuju. Kita sukalah maksudnya. Adil. Kan? Orang mencuri tak kira hang kaya ke hang miskin. Cukup syarat potong. Tak kira hang siapa. Tu Nabi kata, kalau Fatimah binti Rasulullah dia mencuri, cukup syarat aku potong tangannya. Nabi kata sendiri. Itu adil. Hari ni orang susah mencuri kena. Betul tak? Orang kaya mencuri tak kena apa? Adil tak? Kita pun kritik. Salah tak kritik kita? Tak salah. Sebab hukum manusia, dia mesti tak sempurna. Jadi kita kritik nak bagi jadi sempurna. Betul? Tak ada masalah. Hukum Allah dah sempurna. Hanya yang kritik. Sebab Allah yang menjadikan kita. Allah lebih mengetahui apa yang patut bagi kita. Betul tak? Kita kena yakin tu. Tu hukum dia. Habis yang tu. Hukum hakam tersebut semuanya bersandarkan kepada nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Semua hukum ni tak boleh lari dah. Sementara ijma' dan qiyas pada hakikatnya juga bersandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hakikat sebenar ijma' dan qiyas pun sandar kepada Quran Sunnah juga. Macam tadilah kita nak qiyaskan minuman yang selain arak ni haram, kita ambil hukum arak kan. Arak ni hukum dia dalam Quran. Jadi hakikat dia pun macam qiyas ni hukum Quran juga. Sebab sandarkan kepada Quran juga. Oleh itu
apabila orang-orang Islam meninggalkan hukum-hukum tersebut, bermakna mereka meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah serta cuai terhadap keseluruhan agama Islam. Sebab tu bab hukum hang tak ambil. Bab nikah kahwin hang ikut Islam. Bab jual beli hang ikut Islam. Betul tak? Bab mari bab jenayah tak mau. Bermakna tak menyeluruh dah ambil Islam. Betul tak? Islam ni menyeluruh. Sebab tu dalam fiqh ni dia ada 4 robok kan. Robok ibadah, robok muamalah, jual beli, gadai menggadai, sewa menyewa. Islam ada tak? Ada. Yang ketiga robok munakahat, nikah, kahwin, cerai, talak semua. Munakahat. Yang keempat jenayah. Jadi kita duk amal ni, hak kita duk amal ni ibadah. Ibadah ya, yang betul-betul kita duk buat. Kadang-kadang muamalah tak ikut Islam. Sebab tu kita jual beli. Tambah hari ni jual beli online pula. Betul tak? Jual beli online kadang-kadang ni. Kena tipu, kena apa. Islam dah cerita dah. Nak beli barang kena tengok. Betul tak? Kalau benda tu tak molek, boleh hantar semula. Tapi kita dah beli, kita dah hantar balik. Beli Shopee. Kadang-kadang dia nak benda lain, dia hantar benda lain. Dah kita terima sen, bungkus. Ada yang boleh hantar balik. Mana ada penipuan, unsur penipuan tu ada. Tapi kita duk amal juga. Pasal apa? Hak Islam kita tak ambil. Nampak tak? Baru kita nak ambil menyeluruh. Semua kita nak buat. Tu baru betul. Nampak tak? Tu orang ini dia tak ambil semualah. Dia ambil hak mana dia nak guna. Sebab tu bila nak menikah, nak kenduri, cara Islam. Kehidupan, jam terus. Kita kena ambil semua lah. Kehidupan kita, cara masak, cara makan, pakaian, semua Islam lah. Nampak? Ada negara tengok. Dia orang Islam. Perwatakan dia tak nampak macam Islam. Tapi bila tank Islam dia, tank pergi semayang. Pernah pergi Singapura? Singapura pernah pergi? Ada orang Singapura pakai skirt ni. Kerja, saat lagi bila tank waktu semayang, dia masuk masjid. Dia salin lah. Dia pakai kain tekuk semayang, dia dah keluar balik pakai skirt. Betul ke tu? Cuba mikir ingat. Boleh ke lagu tu? Bermakna semayang yang dia buat tu tak mencegah dia daripada benda keji dan mungkar. Mana semayang ni tak jadi. Kalau semayang dia jadi, Quran kata dah, inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Bukan kita kata, Allah kata sesungguhnya. Kalau orang mengaji bahasa Arab, inna itu digunakan untuk menguatkan cakap. Memang confirm. Allah kata confirm. Tiba-tiba dia duk buat tak maksiat, bermakna semayang dia fail. Betul tak? Dia kena tengok situ. Itu tak apa, yang penting dia semayang. Dia nak minum arak pun tak apa, yang penting dia semayang. Jam. Dah hang beramal betul, dia tak berlaku lah benda tu. Tu hari ni minum arak baca bismillah. Tak gila ke apa? Nampak tak akhir zaman? Dia jadi cacah merbau. Islam ni dia jadi macam tak tahu. Kan? Semalam dia pada viral satu video. Ada sekumpulan ajaran Hindu lah. Duk jampi-jampi lah. Lepas tu ada seorang ni dia pegang mic baca Fatihah. Alamak. Dia pun duk viral. Saya tengok benda tu. Mula-mula saya tak perasan lagi tau. Tiba-tiba Siratal lazi. Dia baca Fatihah. Ramai ni. Dia dengan semua ada tak pakai baju. Macam Sami lah. Dia nak buat ajaran dia, tak ada masalah apa lah. Dia ada campur Fatihah tu. Saya pun duk mikir, apa dia ni program ni? Pelik lah. Jadi biasa. Agama ni dia jadi pelik lah. Sebab tu ingatlah Nabi kata Islam itu dagang. Dan ia akan kembali dagang. Makna kata orang yang mengamalkan Islam zaman dulu tu dilihat oleh masyarakat pelik. Hari ni kalau kita amal betul-betul, orang tengok kita pelik. Tanda kiamat. Ingat tak? Tu pelik lah ni tu dia. Tu kena pegang betul-betul. Tak boleh nak pegang semua benda. Benda fardu jangan tinggal. Benda fardu yang Allah Ta'ala fardu jangan tinggal langsung. Kemudian benda haram jangan buat. Selamat kita. Balik sana confirm selamat. Walaupun tak boleh buat benda sunat banyak kan. Benda fardu kita jaga. Okey dah kan? Sebab kita duduk fasa ni teruk ni. Hari ni orang tinggal semayang biasa. Orang tinggal puasa biasa. Kita tak boleh cakap apa. Itu hak dia. Berat. Ni akhir zaman. Beringat sikit.
Okey ya. Jadi kita pegang lagu tu. Jadi orang yang berpegang sedikit, bukan menyeluruh lah. Dia berpegang juga dengan ajaran tapi bukan menyeluruh. Itu dia kata. Oleh itu apabila orang-orang Islam meninggalkan hukum-hukum tersebut, bermakna mereka meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah serta cuai terhadap keseluruhan agama Islam. Ketika itu nama mereka sebagai orang Islam tidak memberi apa-apa manfaat dan makna lagi pada mereka. Begitu juga dakwaan mereka sebagai orang-orang beriman, kerana iman pada hakikatnya ialah membenarkan di dalam hati dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang terkandung dalam kitabnya dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Kalau orang mengaku beriman, iman itu membenarkan apa yang diperintah oleh Allah. Jadi benda yang diperintah Allah semayang. Pasal apa hang tak semayang? Kalau hang kata hang beriman, betul tak? Iman ni makna membenarkan apa yang diperintah. Jadi semayang tu perintah. Perintah. Patutnya hang membenarkan. Hang kena buat lah. Tu kata iman hanya di mulut. Hakikat sebenar takut tak beriman. Berat. Tak beriman ni jadi kayu api neraka. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu orang masuk syurga sebab ada iman. Waktu akhir zaman ni iman nipis. Iman tak power lah. Iman tak kuat. Pasal apa? Pasal dia tak pergi cari benda yang boleh menguatkan iman. Salah satu perkara yang menguatkan iman ni ilmu. Tu ilmu tu jadi kemah. Ilmu tu jadi kejap imannya. Tu hari ni kita semayang kita yakin. Pasal kita mengaji kan benda tu. Orang lain ni tak apalah tinggal gitu, tak apa nanti kodoh. Tak ada kodoh mati. Mati berat. Confirm masuk neraka. Sebab benda fardu. Benda sunat tak apa, tak semayang duha tak masuk neraka. Tak semayang raya pun tak masuk neraka. Tak semayang subuh kena. Sebab tu dulu saya pernah cerita kan. Saya ni dulu masa duduk pondok dulu, kami ni setiap kali Ramadan tu pondok cuti. Time tu lah nak pergi cari duit untuk belajar pula setahun depan. Jadi kerja tu sebulan saja, makan setahun. Sebab belajar di pondok ni tak berhenti kan. Kita nak kena beli kitab, beli apa kan. Jadi biasanya pergi belajar, pergi kerja sebulan tu dapat duit lah 5-6 ribu. 5-6 ribu tu makan untuk setahun. Saya di pondok tu. Kami pergi menega lah. Menega di Sungai Petani ke mana kan. Tempat orang buka bazar-bazar. Budak pondok lah. Jadi bila dapat gaji tu, syok lah beli kitab, beli apa. Tahun depan pula pergi menega. 14 tahun saya menega. 14 tahun saya pondok. Dan setiap kali bila malam raya, kita terpaksa balik lewat. Sebab pukul 4 pagi lagi orang minta nak beli baju lagi. Kadang-kadang orang daripada KL dia sampai. Bila sampai, dia tak beli kat KL. Dia nak beli kat kampung dia lah, kat Sungai Petani. Jadi kadang-kadang pukul 4 pagi tu kita tengah duk kemas bubur baju lah gundi. Dia pun minta nak beli tu. Tolong abang, kami tak ada baju raya. Buka balik gundi. Jual. Jadi bila kemas, pukul 5, pukul 6 baru nak gerak balik. Daripada Sungai Petani nak pergi Pekalau Hulu tu, sejam lebih. Jadi naik kereta sampai di Kuala Ketir, orang dah bang subuh. Berhenti main subuh. Lepas tu gerak balik. Balik sampai di rumah tu pukul 7 lebih. Letih tak tidur. Taklah di sofa tu nak lena kejap. Hanyut terus. Kan? Sedar-sedar dah orang nak main raya dah. Kawan-kawan main raya. Assalamualaikum, kita duduk macam tu ke. Waalaikumsalam. Ui, hantar main raya. Saya kata, tak sedar. Hui, apa ustaz saja. Mengaji pondok saja. Dia kata. Tak main raya. Saya kata nak buat macam mana, tak sedar. Dia kata, apa orang mengaji ni sepatut semayang raya ni tak boleh tinggal. Kita pun tanya dia, tadi pergi semayang raya, main subuh. Dia kata, subuh tak apa, esok ada lagi. Nampak tak? Dia kata, subuh tak apa, esok ada lagi. Main raya ni setahun sekali je. Jadi dia jahil ke saya jahil? Maknanya dia tak faham lah. Benda sunat ni hang tak buat pun tak masuk neraka. Tapi rugi lah. Kita nak buat. Yang subuh tu fardu tak semayang tu memang terjun. Tak semayang raya maknanya hang tak semayang raya, api terjun neraka. Tak berlaku lagu tu. Tu kena faham tu. Jadi nak selamat di dunia buat masa sekarang ni, jaga benda fardu je. Benda fardu tu jaga betul-betul. Benda haram jangan buat. Cukup dah. Tapi kalau kita ni kemas lagi, benda sunat pun kita buat juga, lah. Sebab syurga ni dia ada tingkat-tingkat. Kan? Kalau kita buat benda fardu je, contoh tingkat 3.
Dia ni buat benda sunat banyak. Nanti kat 4. Tingkat 4 ada setrika. Kat 3 tak ada setrika. Tu contoh. Takkan pergi cari setrika dalam syurga. Setrika ada setrika. Tak ada lah. Tapi nak habaq lagu tu, lebih. Setiap benda sunat, kita buat kelebihan di sana. Lagi banyak benda sunat hang buat, lagi lebih. Jadi orang lain tak dapat lebih macam hang. Sebab hang sunat banyak. Tapi kalau nak cerita buat benda fardu, benda haram tak buat, ramai orang. Betul tak? Tapi berjaya dah tu. Turki berjaya dah. Sebab bila tengok lah ni lah, ada orang benda fardu pun dia tinggal. Betul tak? Jadi kita dah berjaya tu. Pegang azam lagu tu. Tak mau tinggal lah benda-benda fardu. Bawa kemana? Habis tu. Sikit lagi. Tadi kita mula 10.20. Jadi kita ada masa lagi lebih kurang dalam 15 minit. Tak sampai 14 minit setengah gitu. Okey. Cukup sejam kan? Dia tak boleh lama sangat. Pasal habis modal. Dan Islam yang hakiki. Hakiki ni hakikat betul Islam. Orang Islam yang betul-betul pula ialah taat dan melakukan segala apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam tu. Apa sahaja yang dibawa oleh Nabi dia buat semua. Itu Islam hakiki, Islam yang sebenar. Daripada Tuhannya dengan tunduk dan redha. Apa sahaja ketentuan Allah yang telah dibawa oleh Rasul, dia percaya dan dia terima dan dia redha. Walaupun permulaan nak buat benda ni tak perbeh kan, tapi dia redha. Pasal Rasul cerita. Dan cerita ni daripada Allah. Kita buat. Tu. Esok Allah Ta'ala bayar kat kita sampai kita kata, yang tu ni. Tu kalau buat bandingan dunia. Apa yang Allah Ta'ala sediakan kita dalam syurga esok, sampai kita kata, oh Allah, kalau aku tahu macam ni, aku buat lebih pun tak apa. Tapi tak boleh buat dah. Sebab kita dah balik sana. Tu kita akan rasa macam tu. Sebab sekurang-kurang nikmat yang diberi kepada orang yang paling bawah dalam syurga ni, tahu? Khodam dia 80,000 orang. Ni cerita dalam hadis tu. Bukan duk reka metro apa. 80,000 khodam. Khodam tu tahu apa khodam? Tukang buat kerja lah. Tukang akad ayat. Dia jaga kita. Kita nak masuk, bila dia buka pintu, sila masuk. Dia buat semua. Kita tak kena buat apa tau. Khodam saja 80,000. Tu paling rendah tau. Paling tinggi tu sahabat. Tu. Bidadari 70. Untuk orang lelaki lah. Kalau kita contoh, kita ni jadi suami kepada isteri kita. Suami pula. Isteri kepada suami kita. Makna kita ni ketua bidadari lah. Kita yang kontrol 80,000. Kita yang kontrol. Dan 70 bidadari tu bawah kita. Kita yang arah tau. Hampir basuh pinggan. Tapi tak kena basuh pinggan lah. Tapi nak buat contoh. Nampak tak tu? Pokok bunga tu tak siram lagi. Pergi siram? Dia siram. Tu contoh dia. Tu nampak tak? Anak saya yang sulung tu tak basuh berak tapi basuh. Macam tu kita arah dia. Dia akan ikut perintah kita. Hebat Allah Ta'ala bagi tu. 80,000 khodam, 70 bidadari, 2 orang isteri. Untuk seorang lelaki yang paling bawah. Level bawah, biasa-biasa. Level saya lain sikit lah. Sebab saya ustaz. Melawak. Dia macam tu. Makna dia, kita akan fikir macam ni. Takkan tahun ni pun. Dan kita akan rasa macam ni. Akulah paling banyak sekali dapat nikmat. Padahal ada lagi orang lebih dari dah. Sebab kita tak merasai kekurangan tau. Makin bertambah tau. Dia muda atau tak muda. Tak berlaku tua. Tak binasa, tak mati. Keseronokan yang tidak putus. Bayangkan. Dia tak putus keseronokan tu. Duk seronok daripada tadi ni sampai bila-bila. Dia bukan seronok sat, berhenti sat. Seronok sat, berhenti sat. Tak berlaku. Seronok je. Sebab kita di dunia tu buat 2 benda. Benda fardu tinggal benda haram. Dapatlah benda tu. Tu kena usaha sikit di dunia ni. Kena kuatkan iman sikit. Jangan terpengaruh sangat benda-benda haram ni. Tu jangan nak tengok sangat TikTok tu. Kadang-kadang terpengaruh tengok TikTok.
Bukan pengaruh, orang perempuan pengaruh nak membeli belah. Ha? Kalau tengok TikTok kan, orang duk jual jubah dia ni pakai TikTok kan. Penuh jubah di rumah. Bukan duk pakai. Pengaruh kan. Jangan duk tengok sangat. Lepas tu pengaruh tengok makan. Orang duk viral benda makan. Mula, abang tahu tak kedai makan ni? Dekat mana? Ni dekat Ipoh tu kan. Dekat mana? Ada kawasan ni. Abang pergi tak? 4 jam beratur. Harimau menangis. Bukan setakat harimau, dengan hak kita duk tunggu pun menangis tau. Lama sangat. Tapi itu dia pengaruh tu. Bukan ada apa pun. Beli makan. Biasa hak teruk menunggu aku. Hak teruk duk menunggu tu. Rasa nak termuntah pun cukup. Kita pun sabarlah demi isteri tercinta. Lepas tu tak beli, dah tobat terus. Pergi beli sendiri. Ni contoh dia nah. Sebab tu kita kena betul-betul ikut patuh. Ni patuh benda tak kena. Jadi benda Allah ni kena redha, kena patuh. Hukum-hukum fiqh adalah tetap, tidak berubah dan tidak bertukar dengan perubahan masa, dan tidak harus meninggalkannya di dalam keadaan mana sekalipun. Sebab tu bila kita kata wajib semayang 5 waktu, wajib je. Sampai bila-bila wajib, kecuali uzur syar'i. Hang syarak yang suruh hang tak semayang, tak apa. Tapi tetap hukum tu berlaku kan. Tetap wajib. Dia takkan berubah. Kecuali situasi orang yang nak buat tu sakit, uzur, baru dia berlaku. Tapi nak cerita hukum ni tetap macam tu dah. Dia takkan berubah sebab hukum Allah. Habis. Kemudian dia kata dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Terlalu banyak dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan wajibnya beriltizam dengan hukum-hukum fiqh dan berpegang teguh dengannya dengan hukum fiqh. Antara dalil-dalil daripada Al-Quran ialah ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Surah Al-A'raf ayat 3. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, selain Allah. Masih ikut apa yang dipimpin oleh Allah, apa yang ditunjuk oleh Rasul. Lain pada tu jangan terpengaruh. Sebab tu jangan tengok sangat benda-benda yang boleh menyebabkan kita ni berasa taraduk dengan agama. Benda-benda yang orang duk viral cerita pelik-pelik, jangan duk dengar sangat. Pasal tu pengaruh. Tu yang pengaruh dengan ajaran sihat tu. Bukan calon-calon orang tau, doktor, profesor. Itu kita pelik tau. Macam mana dia boleh terpengaruh? Dulu ajaran ayah pen dia pun boleh minum air kaki dia. Tak ada basuh kedok kaki. Dia tak tahu. Boleh minum. Boleh cium kaki tu. Yang cium tu cikgu. Bukan calon-calon orang tau. Tu pelik. Dia tengok pengaruh. Kadang-kadang dia tarikan dia tu, dia duk cerita benda pelik-pelik. Kita mistik suka kan? Dia nak edit. Dia pula boleh buat mistik sikit, buat syahir sikit. Tunjuk magic sikit, kita pun terpengaruh. Mula. Ada seorang tu, dia terpengaruh dengan ayah pen ni, sampai tahap pergi beli rokok suria. Turun, ayah pen naik atas langit tu. Kadang-kadang dia turun ke bumi ni, sebab rokok tak ada, nak beli rokok naik balik. Dia boleh percaya. Tak gila ke waya. Dia kata duduk atas tu, rokok suria tak ada. Suria ni rokok macam Indonesia macam tu. Keritek-keritek tu kan. Dia kata ayah pen turun kadang-kadang, mai beli suria ni naik balik. Aku kata waya dia ni. Waya putih kot. Pelik. Tapi cara bercakap tu, dia boleh pengaruh. Percaya aja. Tuan-tuan ingat Rasul Kahar. Ramai yang terpengaruh. Dia kata dia ni dilantik oleh Allah dalam surah Yasin tu. Dia sebut tau. Yang best tu ada maklum seorang. Bukan maklum sini lah. Dia boleh kata, kami ada Rasul. Pasal nak video? Cuba tengok boleh. Kami ada Rasul. Hampa tak ada Rasul. Rasul hampa tak boleh nampak, tak boleh tengok. Kami dijamin surga oleh Rasul. Berat maklum ni. Berat dah maklum ni. Macam mana dia boleh terpengaruh seperti tu? Dan dia menganggap Kahar tu Rasul. Lepas tu dia boleh sebut pula Rasul Melayu terakhir. Bukan Rasul Arab, Rasul Melayu. Kita pun naik pening Melayu mana. Rasul Melayu terakhir. Tapi dia ni, dia punya pandai manipulasi pengikut dia. Quran kan jelas kata
tak ada Nabi selepas Nabi Muhammad. Sebab tu dia tak mengaku Nabi. Dia mengaku Rasul. Sebab kalau dia pergi mengaku Nabi, mungkin pengikut dia yang cerdik kata, Tuan, dalam Quran tak ada Nabi selepas Nabi Muhammad. Sebab tu dia tak mengaku Nabi. Dia mengaku Rasul. Saya Rasul terakhir. Jadi dia ingat pengikut dia ni tak reti jadi dia pun okey, betul. Dalam Quran kata Nabi, dia Rasul. Nampak? Jadi orang tak apa cerdik mana kena. Kita hak cerdik ni tak kena. Sebab setiap orang yang mengaku Rasul, dia mesti Nabi dulu. Tu kaedah dia. Hang nak naik pangkat Rasul tak boleh. Mesti proses Nabi dulu. Hang kena jadi Nabi dulu, baru jadi Rasul. Tiba-tiba hang pergi mengaku Rasul, automatik hang Nabi. Betul tak? Automatik bila kata saya Rasul, automatik hang telah mengaku Nabi. Bila hang mengaku Nabi, ayat Quran kata tak ada Nabi. Salah tak? So murtad, na'udzubillah. Tu ditarik balik kan. Tapi nak cerita pengikut dia ada. Yang pengikut dia hebat. Semua kata dia Rasul Melayu terakhir. Kita kalau perempuan Melayu terakhir kita percaya. Dia kata itu Rasul Melayu terakhir tak ada percaya. Betul juga. Tu akhir zaman. Dia jadi lagu tu. Kemudian fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang kamu perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan di dalam hati mereka terhadap apa yang telah kamu putuskan, dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya. Surah An-Nisa ayat 65. Ini nampak. Setiap hukum yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasul, kita kena terima dengan sebulat hati. Dia tak boleh ragu. Sebab tu Allah Ta'ala kata, apabila mereka itu beriman, mereka akan melantik engkau sebagai orang yang memutuskan hukum. Nabi bila Nabi putuskan satu hukum, hang tak boleh ragu dah. Sebab Nabi putuskan hukum berdasarkan perintah Allah. Sebab tu berlaku pada zaman Nabi ni, Nabi bahagi harta ghanimah. Harta yang hasil daripada medan perang. Jadi orang dulu ni dia dapat harta ghanimah ni banyak. Bila pergi medan perang, berperang dengan orang kafir, musyrikin, jadi depa yang mati apa semua ni, harta benda yang depa bawa dekat kemah tu, yang tu dipanggil ghanimah. Yang ada dekat tubuh depa orang tak panggil ghanimah. Yang tu saya pernah cerita dulu tu. Ingat? Tak ada. Tak ada. Iya ke? Tak ada punya. Tak apa. Dipanggil salbun. Salak. Tu bahasa Arab dipanggil salak. Orang musyrikin yang pergi perang, dia pakai topi besi. Dia pakai baju besi kan. Dia bawa pedang, bawa apa. Apa yang ada di tubuh dia tu akan didapat oleh orang Islam yang membunuh dia. Yang tu bukan ghanimah. Faham tak? Yang tu dipanggil salak. Bukan salat kat market tu. Salam untuk mulut tu, salabun. Makna dia perkakas yang ada pada tubuh dia. Perkakas apa tak kira lah. Pisau ke lembing apa yang dia pegang, dapat kepada orang Islam yang membunuh dia. Tetapi harta yang dia bawa, isteri dia bawa letak dekat kemah. Mereka ni orang miskin, dia akan bawa semua benda. Orang perempuan tukang main gendang, palu gendang nak beri mereka ni semangat perang lah. Jadi apa benda yang mereka bawa di medan perang letak di kemah, yang tu ghanimah. Yang tu dibahagi khumus, bahagi 5. Zaman Rasulullah, Nabi pernah bahagi 5. Bila Nabi bahagi-bahagi, ada orang kata tak adil. Nabi muka merah. Nabi kata kalau Allah dan Rasul ni tak adil, siapa lebih adil? Jadi orang tu dia tak faham. Kaedah ghanimah ni nampak macam tak adil. Macam ni lah, faraid lah faraid. Laki dapat 2 kepala kan, 2 bahagian. Perempuan dapat 1. Adil tak? Dia kata tak adil lah. 2 1. Kenapa 2? Bila kita kaji balik, sebab lelaki dia kena tanggung isteri. Isteri tak kena tanggung, siapa dapat dia bersih? Yang mana kena tanggung ni? Padan yang dapat 2. Jadi bila kita kaji benda tu, baru kita nampak hak Allah dan Rasul tu tepat dah. Cuma faraid ni kalau hang tak mau buat tu pulang lah. Boleh tak kalau kita tak mau buat faraid? Semua setuju. Silakan lah.
Dia jangan berbangkit. Saya kau tanya, saya duk jaga mak lama, pasal apa saya dapat sikit? Patutnya saya duk bela mak, saya dapat lebih. Tu baru faraid. Pasal tak mau berlaku ungkit. Tapi kalau semua pakat setuju belaka, kita dapat banyak ni, kita beri adik kita lebih sebab dia jaga mak, selesai. Tak? Cuma kita nak buat ni pasal kita tak mau orang bertikai. Jadi dia kata, aku dapat sikit, aku anak lelaki. Mula. Bila faraid, tak ada siapa boleh bertikai. Jadi hak Allah dan Rasul ni, tak ada siapa boleh bertikai. Sebab itu paling adil. Adil ni bukan sama rata. Kalau letak sama rata tu bukan adil. Adil ni kalau faham betul-betul, letak sesuatu kena tempat dia. Tu adil. Mana tu? Tu baru adil. Dia sama rata ni, dia bukan adil. Bahagi sama rata, adil. Bukan. Adil letak sesuatu kena. Sebab tu kita, macam saya buat contoh kan. Kita ada anak perempuan seorang, anak lelaki seorang. Nak bagi adil, dua-dua beli tudung. Adil tak? Itu bukan adil. Itu wayar putui. Jadi adil mana? Yang perempuan beli tudung, yang lelaki beli kopiah. Itu adil. Letak kena. Bukan sama rata. Jadi Nabi bahagi khumus tu untuk orang yang hadir perang, dia dapat satu bahagian. Dia hadir perang. Tetapi kalau dia hadir perang dengan kenderaan dia sendiri, dia dapat lebih. Faham tak tu? Sebab dia guna kenderaan dia. Jadi Nabi bagi lebih. Sebab kuda dia masuk medan perang. Kuda pun dapat habuan. Faham tak tu? Jadi habuan kuda tu untuk tuan kuda lah. Jadi dia akan dapat lebih lah sebab dia ada kenderaan dia. Dia orang tak setuju. Ada dah tu. Hang pergi jalan kaki. Hang tak bawa kenderaan apa-apa. Jadi hang dapat bahagian hang lah. Tak gunalah bahagian kuda tu sebab hang tak ada kenderaan. Orang yang bawa kenderaan dia dapat dua bahagian lah. Bahagian dia sendiri dan bahagian kuda lah. Ada lah. Tapi ada orang kata adil. Tu Nabi sebut. Allah dan Rasul bahagi ni tak ada siapa kata tak adil. Inilah paling adil. Habis tuan tu. Jam pun dah terlebih dah 3 minit. Jadi kita pun berhenti tuan tu. Dia berhenti tak nombor 2 tu. Dia kata wama atakumur rasulu fakhuzuhu wa man nahakum anhu fantahu. Wallahu a'lam. Tanda hijrah. InsyaAllah kita akan bertemu lagi bulan depan. Ada soalan? Okey. Okey. Orang yang ada masalah darah istihadah. Okey, bila sebut darah istihadah ni, dia darah yang bukan kategori haid, bukan nifas. Dia mudah nak faham dah. Bukan darah haid, bukan darah nifas, dipanggil darah istihadah. Biasanya orang terjemah darah istihadah ni darah fasik, darah rosak, darah penyakit dia panggil. Kalau darah haid dia bukan penyakit, dia darah tabiat. Jadi bila darah istihadah ni, perempuan yang sentiasa keluar darah istihadah kan, jadi dia ni kaedah nak ambil semayang, dia kena tunggu masuk waktu. Faham tak? Kalau dia nak semayang fardu, kalau dia nak semayang sunat, dia nak buat semayang sunat, dia boleh ambil Dan satu wuduk yang dia ambil untuk sunat, dia boleh buat banyak mana sunat dia nak buat. Boleh faham? Tapi kalau semayang fardu, dia boleh buat fardu. Satu fardu, sunat banyak. Cuma yang jadi masalah gini, kita nak semayang apa? Sunat. Jadi kita akan ambil wuduk tu, niat untuk semayang sunat. Faham tak tu? Jadi pergi semayang fardu tak boleh. Fardu lagi kena ambil wuduk lain. Cuma kaedah nak ambil wuduk tu, dia kena proses dulu. Ada beberapa proses sebelum tu. Dia kena cuci. Macam biasa. Biasa dengar ada orang kencing tak lawas. Orang kencing tak lawas ni, kalau istilah Arab dipanggil silsil bau. Bertali-tali kencing. Makna bertali bukan macam tali tu. Maksud kencing dia sat-sat keluar. Sat keluar pula. Dia bukan keluar direct masuk hospital lah. Okey. Orang macam tu, dia nak ambil wuduk untuk semayang fardu, dia tak boleh ambil macam kita. Sebab dia tak normal tau. Dia kena tunggu azan. Kalau dia tahu masuk waktu azan, ataupun bunyi jam, ataupun dia tengok jam dia, 1:30 masuk Zuhur, 1:30 baru dia boleh pergi ambil wuduk. Dan sebelum dia ambil wuduk, dia kena basuh. Dia kena basuh semua bersih, lepas tu kena balut. Balut dengan apa, stapler ke, tak ikut lah apa dia.
Jadi bila dia balut, air kencing duk keluar tau. Ni cerita dia. Air kencing tu duk keluar. Tapi tak apa. Walaupun duk keluar. Sebab dia penyakit lepas tu. Jadi dia balut. Sambil lepas selesai balut, dia ambil uduk terus. Ambil uduk, dia tak boleh lama-lama. Selesai ambil uduk, terus semayang. Lepas semayang fardu selesai, dia nak buat sunat macam terpulang. Macam tu istiadah. Dia kena bersih-bersih, dia kena sumbat kapal. Ni cerita dia. Kena sumbat. Sumbat benda tu. Macam mana cara terpulang lah. Lepas tu baru dia ambil uduk. Tadi pasal dia bukan nak buat fardu, jadi dia tak perlu azan lah. Dia terus ambil lah. Aku nak semayang sunat duha. Dia ambil terus ya. Tapi sebelum tu dia bersih ya. Lepas tu darah tu duduk keluar. Tak apa lah. Tak ada masalah apa. Tapi kena bersih dulu. Bersih tu bila? Masuk waktu. Sebelum masuk waktu tak boleh. Jadi sekarang ni dia nak semayang sunat, tak payah orang azan lah. Nak pergi semayang dah. Masuk waktu lah. Dia bersih. Tak payah. Sebab dia niat mula-mula ambil wuduk tu untuk fardu. Jadi bila fardu, sunat boleh buat banyak mana. Tapi bila dia pergi ambil macam contoh, dia bukan nak semayang fardu. Waktu pun tak masuk. Dia nak buat semayang sunat. Dia ambil wuduk tu, nak untuk semayang sunat. Dia tak boleh fardu. Sunat banyak mana boleh. Tapi kalau dia niat fardu tadi, dia tak perlu niat sunat. Dia boleh buat. Sebab dia buat fardu. Boleh? Okey. Sama. Boleh jamak solat. Okey. Dia gini, jamak ke qasar kan? Dia ada sebab kan? Salah satu yang biasa kita maklum musafir lah. Betul tak? Musafir. Jadi kata istihadah ni dia boleh jamak. Kalau macam itu orang selisih bau pun boleh jamak. Dia mungkin pendapat yang kata boleh jamak tu bukan pendapat yang muktamad. Yang muktamad tak boleh. Kecuali gini. Dia nak dekat-dekat nak masuk asar dah, dia semayang zuhur. Faham tak tu? Bermakna zuhur tu masih dalam waktu lah. Habis saja dia semayang zuhur tu pun masuk asar terus. Macam tu boleh. Dia bukan jamak. Dia buat asing-asing. Cuma yang kata jamak ni, itu pendapat yang bukan muktamad. Pendapat bukan muktamad. Jadi kita buat macam biasa lah. Okay? Sebab dia gini. Lagi susah ibadah kita sebab uzur yang Allah Ta'ala beri, pahala dia lagi besar daripada orang yang tak ada uzur. Kita pegang lah tu. Dia bukan senang tau. Nak basuh, nak balut, nak apa. Jadi dia mengambil masa tau. Jadi dia teruk nak buat ibadah. Jadi pahala dia lebih tu. Sebab dia teruk. Kita mudah. Ada pahala. Wah, sikit. Sebab tak perlu kepayahan. Boleh? 11:28 minit. Ada habis? Habis. Okay, wallahualam. Dah baca doa belum? Belum ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyraf. Allahumma ta'ala nam ta'rifina warzuqna rabbi faman nabiyyin wa mursalin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillah. Okay, terima kasih banyak lah. InsyaAllah kita jumpa lagi bulan depan. Baik. Ya.